Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak pelajar semua? Pada kali ini kita akan belajar pendidikan Islam tingkatan 4, pelajaran yang ke-18 bagi bidang sirah dan tamadun Islam. Tajuk kali ini ialah Kerajaan Khalifah Ar-Rashidin. Terima kasih kepada anak-anak semua yang menyokong channel ini. Ustaz akan kongsikan modul ulang kaji pantas yang berfokus kepada buku teks untuk pelajar-pelajar ingat semula isi penting yang telah dipelajari di dalam kelas. Baiklah, sebelum itu kita pergi kepada kerajaan era pemerintahan kerajaan Islam. Ada 5 bahagian. Bahagian yang pertama ialah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaman yang kedua ialah zaman Khulafa Ar-Rashidin, di mana khalifah yang terdapat dalam zaman tersebut ialah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Baiklah, seterusnya kerajaan zaman Umayyah, iaitu khalifah yang terkenal ialah Abdul Malik bin Marwan. Seterusnya zaman kerajaan Abbasiyah, iaitu khalifah yang terkenal antaranya adalah Harun Ar-Rashid. Yang terakhir ialah zaman kerajaan Uthmaniyah. Antara sultan yang terkenal ialah Muhammad Al-Fatih. Baiklah, kita pergi kepada kerajaan Khulafa Ar-Rashidin. Ciri kepimpinan Khulafa Ar-Rashidin, kita lihat ciri pada khalifah yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, dari sudut ketegasan, beliau tegas dalam memerangi golongan murtad, nabi palsu dan golongan yang enggan membayar zakat. Seterusnya ialah berpandangan jauh. Beliau mengarahkan Zaid bin Thabit mengetahui usaha menghimpunkan tulisan ayat Al-Quran yang terdapat pada kepingan-kepingan batu, tulang, pelepah tamar dan kulit haiwan kerana ramai penghafaz Al-Quran terkorban dalam peperangan Yamamah. Seterusnya, Abu Bakar As-Siddiq setia dengan arahan Rasulullah. Ia ini meneruskan tindakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghantar Usamah bin Zaid sebagai panglima angkatan tentera Islam kepada kerajaan Ghassan kerana telah membunuh utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, Abu Bakar As-Siddiq mengamalkan syura, iaitu mengambil kira pandangan para sahabat dalam menentukan strategi peperangan menentang tentera Rom dengan strategi pembahagian 4 pasukan tentera sehingga berjaya menawan negeri Syam. Seterusnya ialah Khalifah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dari sudut ketegasan beliau menggantikan kepimpinan Khalid bin Al-Walid sebagai panglima angkatan tentera Islam dengan Abu Ubaidah bin Al-Jarrah semasa peperangan Yarmouk. Umar bin Al-Khattab berfikiran terbuka kerana bersedia ditegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerima pendapat daripada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq tentang pembebasan tawanan perang Badar kerana menghormati keputusan mesyuarat. Seterusnya, dari sudut adil, Umar bin Al-Khattab memastikan kebajikan rakyat terpelihara dengan meninjau sendiri keadaan rakyatnya, termasuk menyamar sebagai rakyat biasa. Dari sudut kecekapan, beliau menubuhkan Majlis Syura dan beberapa jabatan baharu, Ad-Diwan, serta mengemaskini Baitul Mal bagi melicinkan pentadbiran negara. Seterusnya, Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berpandangan jauh dengan menubuhkan jawatan kuasa khas pembukuan Al-Quran yang diketuai oleh Zaid bin Thabit menggunakan lahjah Arab Quraisy yang dikenali sebagai Mashaf Uthmani demi memelihara kesucian Al-Quran. Seterusnya, berfikiran terbuka, beliau melonggarkan syarat penggunaan harta Baitul Mal. Seterusnya, dari sudut perihatin, beliau menyumbangkan harta dan kekayaan untuk pertahanan negara. Dari sudut inovatif, beliau menubuhkan Angkatan Tentera Laut Islam sehingga berjaya meluaskan empayar Islam khususnya di Syam dan Mesir. Seterusnya, Khalifah Ali bin Abi Talib. Dari sudut ketegasan, beliau memecat beberapa gubernur yang dilantik oleh Khalifah Uthman seperti Muawiyah bin Abi Sufyan dan Abu Musa Al-Asy'ari untuk meredakan kemarahan puak pemberontak.
Seterusnya, beliau berpandangan jauh dengan menangguhkan hukuman qisas terhadap pembunuh Khalifah Uthman bin Affan kerana keadaan negara yang masih huru-hara dan dikuasai oleh puak pemberontak. Seterusnya ialah berilmu. Beliau memiliki ketinggian ilmu dalam pelbagai bidang sehingga dilantik sebagai hakim di Yaman. Seterusnya, berani. Beliau menyertai hampir kesemua peperangan seperti peperangan Badar dan peperangan Khaybar serta berada di barisan hadapan.